Okay, hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, thanks untuk semua yang follow je punya video. This is my next video about my journey pregnant masa PKP dan juga pregnant seorang diri sebab suami jauh. Okay, jadi siapa-siapa yang dah follow video Jazz sebelum ni, tahulah Jazz sekarang tengah pregnant 30 weeks. Suami Jazz dekat Singapore kerja. Dan dia akan melalui proses kehamilan dia tengah melalui proses kehamilan dan akan melalui proses melahirkan seorang dirilah tanpa suami. Jadi dia kat sini akan share kat korang macam mana dia lalui proses tu, macam mana dia akan share tips-tips yang boleh memudahkan korang, siapa-siapa yang melalui pengalaman yang sama kan, yang akan melalui, yang akan mengandung masa PKP, ataupun mengandung seorang diri kan, suami jauh ke apa semua, yang apa lagi, yang samalah, yang sama situasi, macam mana kita nak daftar apa semua kan, apa nak bawa semua. Siapa yang tak ada pengalaman boleh tengoklah video ni. Okey, macam video sebelum ni, dia nak minta maaf sebab dia ada tinggal beberapa poin-poin penting. Contohnya macam masa ujian, masa yang kita first nak buat daftar buku PIN tu, selain pada online booking, buat physical test ke urine test semua, ada buat yang dia lupa cakap ialah HIV test dan juga pemeriksaan gigi. Dia lupa nak bagi tahu tu. Tapi tak apalah, hari ni dia akan bagi tahulah semua balik, ulang balik. Okey, jadi hari ni dia nak share kat korang pasal pemeriksaan rutin, apa yang kita boleh bawa untuk bawa ke klinik. Lepas tu dengan buku pink. Apa tu buku pink? Dia akan cerita sedikit lah pasal buku pink, apa nak bawa pergi klinik semua. Okay, jadi siapa-siapa yang dah follow video yang lepas dah tahulah macam mana nak buat buku pink, nak buat online booking masa PKP semua kan, nak pergi klinik bila apa semua kan, dah tahu kan semua. Jadi siapa yang dah memang confirm mengandung, tahniah. Jadi yang dah ada buku ni pun tahniah juga. Welcome to motherhood. Okay, jadi sekarang firstly dia nak cerita pasal barang-barang yang kita bawa pergi klinik untuk pemeriksaan rutin. Bila dah dapat buku pink, dah buat pendaftaran buku pink, nurse akan bagi next date. Bagi next date untuk appointment. Bila dah mengandung, dah ada buku pink, biasa first trimester akan buat pemeriksaan dalam sebulan sekali. Kalau dah masuk second ke third trimester macam tu dah 2 minggu sekali. Bergantunglah, kalau korang tak ada masalah, ikut date macam gitu je lah, ikut follow up nurse dengan doktor bagi. Kalau ada masalah ke semua, bergantung juga. Kadang-kadang ada macam dia dulu, ada sekali tu terlebih berat lepas raya itu kan, terlebih makan, terlebih berat, dah kena timbang tiap hari, kena datang klinik. Ada pula seminggu sekali kena pergi check up doktor. Bergantung kepada keadaan ibu hamil. Okey, lepas tu apa lagi? Okey, seterusnya persediaan nak pergi pemeriksaan rutin. Sekejap tudung ni hari ni tiba-tiba tak on point pula. Actually ni video ketiga dia buat. Video-video yang kedua sebelum ni tiba-tiba tak tahulah ada virus ke apa ke, handphone ni hilang pula. Okey, jadi dah ada next appointment, dah tahu pukul berapa nak pergi, hari apa nak pergi. Okey, lepas tu kita bersedialah nak pergi klinik kan. Bersedia nak pergi klinik. Lebih sesuai kalau korang pergi klinik, pakailah two piece macam video sebelum ni dia dah cakap. Pakai baju top, top ke blouse ke shirt ke apa ke, dengan pant or skirt. Ataupun pakai baju kurung. Kalau korang rasa sopan pakai baju kurung tu, pakai baju kurung. Kalau korang nak pakai jubah ke, pakai dress, pakai yang ada full button daripada atas sampai bawah. Macam ni. Tu dah pakai baju cantik semua, pakailah flat, kasut yang tak ada heel,
sebab kita mengandung kan berat kan badan kita. Nak bawa badan kata huyung-hayang jalan, lepas tu pakai heel kan terpelecok semua kan. Tapi kalau korang suka fashion, suka hatilah, terserah lah. Tapi lebih selesa pakailah flat, kasut-kasut yang selesa. Jadi tak ada tekanan kat kaki. Kaki kita pun tak adalah bengkak cepat sangat kan. Tak bagi tekanan sangat. Kena jaga juga bahagian kaki tu. Lepas tu bawa satu beg. Bawa beg nak senang untuk ibu-ibu hamil, untuk pemeriksaan rutin, bawalah sling bag. Kalau korang suka fashion, nak bawa handbag ke apa ke semua, bawalah. Janganlah bawa bag clutch bag kecil-kecil je. Mana nak sumbat buku pink, mana nak sumbat tisu apa semua kan, handphone apa semua. Bawalah bag yang besar, sederhana, yang boleh sumbat barang-barang korang. Bawa satu bag. Lebih baik bawa sling bag, senang, nak pusing-pusing semua kan. Bawa backpack pun boleh. Terserah ikut semua. Bawa beg, bawa satu beg. Bawa beg plastik pun suka hati. Ada juga je tengok orang bawa beg plastik. Tapi yelah lah, ngandung je, bukannya apa pun. Bawa berfashion, bercantik-cantik lah sikit. Bawalah handbag proper sikit. Tapi terserah lah ikut selesa. Kalau pada korang bawa beg plastik, beg plastik tu fashion, bawalah. Okey, lepas tu dalam beg nak letak apa? Dah ada buku pink, bawalah buku pink. Buat apa daftar buku pink kalau tak bawa buku pink? Nanti doktor dah buat pemeriksaan rutin, nurse dah buat pemeriksaan rutin, nak tulis kat mana? Memang nurse ada satu kopi juga kat klinik. Tapi kita pun kena ada juga kita punya buku. So nurse tulis dua-dua buku. Kita boleh tengok rekod kita juga, kita boleh check. Oh, berat aku segini, darah segini, kena jaga gini. Nurse pesan gini. Semua nurse akan tulis kat sini. Semua aduan kita semua, kerisauan kita, rekod-rekod kita akan tulis dekat dalam buku. Selain itu juga dalam buku pink ni juga ada banyak tips. Nanti lepas ni je akan ceritalah pasal buku pink ni. Lepas tu dah bawa buku pink, benda wajib yang kedua kena bawa handphone. Ni handphone ni asas lah. Kadang orang pergi berak bawa handphone sekarang ni. Bawa je handphone. Bawa handphone sebab apa? Sekarang ni kalau pergi klinik, kena scan apps MySejahtera. Download siap-siap apps MySejahtera. Senang. Jadi pergi klinik boleh terus scan sahaja. Kalau yang tak ada handphone, bawalah pen siap-siap. Bawa pen. Kenapa nak bawa pen? Kalau tak ada apps MySejahtera, tulislah nama tu dekat tu. Buku rekod pelawat tu. Takkan nak harapkan pen klinik je. Sama je macam korang tak cuci tangan. Sharing pun virus boleh tersebar juga melalui pen, sentuhan pen. Lepas tu apa lagi? Oh, lupa. Benda wajib masa pandemik ni, mask dan juga hand sanitizer. Tak mungkinlah kita 24 jam dapat cuci tangan kan macam kat rumah. Jadi bawalah hand sanitizer. Kalau tak ada pun tak apalah, tapi kalau ada lebih bagus. Dengan mask, pentinglah mask ni. Bagi yang bertudung, belilah mask yang macam dia memang beli yang bertali, memang dah bercantum macam gini, senang. Tak payah nak berikat-ikat apa semua, tak payah nak pakai extension semua. Carilah yang dah siap ikat semua. Kalau yang jenis macam dia memang malas sikit. Lagi bawa apa? Bawalah beg duit. Bawa beg duit, nama pun beg duit. Bawalah duit sekali. Sediakan dalam RM10 duit kecil. RM10 tu pecah kalau siap-siap. Sediakan RM1 ke RM5 ke. Sediakan duit kecil. Kadang-kadang klinik dia akan minta charge untuk rawatan. Tak mahal pun. Kadang-kadang RM1, kadang-kadang RM5. Bergantung kepada rawatan. Bukannya selalu dia minta. Kadang-kadang sahaja bila perlu. Jika perlu buat bayaran. Jadi korang dah sedia dah cash siap-siap kan. Siapkan. Itu klinik kesihatan, bukannya kedai runcit. Jadi kita kena sediakan duit kecil. Lepas tu apa lagi? IC, dokumen-dokumen yang estate semua bawa lah. Tak ada ambil duit. Lagi bawa tisu. Poket tisu je. Bawa tisu ataupun bawa kain lap. Kain pengelap. Nanti dia ceritalah gunanya nak buat apa. Lagi bawa apa? Buku dah ada, pen dah ada semua. Extra bawa air. Kalau nak beli air mineral pun boleh juga. Kalau nak buat air sendiri lebih jimat. Bawa lah air sendiri, senang. Nak letak berapa gelit pun suka hati. Extra kalau rajin lagi, bawa lah makanan ringan. Biskut ke, roti ke, jajan ke, kacang ke. Yang berhasiat-berhasiat lah. Kismis ke,
dia suka benda ni, jadi dia makan benda ni. Okey lagi, dah siap, dah settle semua benda tu. Jadi kita boleh terus ke klinik. Dah bawa semua tu, dah letak dalam beg, dah kemas beg apa semua. Pergilah ke klinik pada hari yang ditetapkan, pada waktu yang dah ditetapkan. Lepas tu dah register kat MySejahtera semua, dah pergi kat kaunter registration, dah ambil nombor semua, dah jumpa doktor, dah jumpa nurse. Okey, kita cerita pasal test-test yang dijalankan masa pemeriksaan rutin. Standard, bila kita buat pemeriksaan rutin kat klinik semasa hamil, biasa yang akan buat first apa? Sekejap loading dulu. Okey, biasa pemeriksaan rutin untuk kehamilan, benda pertama yang dia buat mesti urine strip. Urine full examination. Tu urine strip. Kau mesti tanya kan kenapa asal nak pergi klinik, cek klinik je mesti kena kencing. Kenapa? Sebab itu saringan awal untuk kesan masalah dalam badan korang. Penting. Tapi kencing tu pun ada caranya. Korang jangan kencing je terus. Okey. Ni kita nak cerita penting sikit lah. Ni pasal hygiene jugalah. Okey. Kencing tu, urine strip tu, dia nak check tau korang punya kencing ni berbuih ke apa ke semua. Dia akan check dululah. Korang punya kencing tu ada keasidan kencing korang, ada protein tak dalam kencing korang, ada kuman tak. Kadang kalau kita ngandung, kadang kita ada masalah kencing tak lawas, kencing kotor orang cakap. Kat situlah dia nak check. Tengok dalam kencing korang tu ada apa-apa jangkitan ke, kurang air ke semua kan. Dia nak check lah di situlah. Jadi dah pergi klinik, dah bawa air tu, minum air dulu. Dah minum air, dah dapat bekas macam urine punya sampel tu, punya bekas tu. Ni bukan ubat. Ni dalam 10 ml je. Okey. Dah dapat, pergi tandas, dah buka seluar semua. Jangan terus tadah kencing yang terus keluar daripada kemaluan korang lah. Bila dah dapat bekas urine tu semua, korang dah nak start kencing tu, kencing sikit dahulu. Dah kencing sikit, jangan kencing habis, kencing sikit dulu. Lepas tu cuci tu, korang dah kencing, dah cuci guna air. Cucur air tu guna pipe tu dengan tangan, gosok daripada depan, daripada korang punya klitoris, labia tu semua, bibir faraj semua, bersihkan, gosok guna tangan, tarik ke anus, tarik ke belakang, tarik ke dubur, gosok ke belakang. Dah bersih semua, dah bersihkan guna air, ambil tisu ataupun kain pengelap yang korang bawa tu, lap. Kadang-kadang klinik kesihatan tak sediakan tisu ataupun kain pengelap. Sebab itulah korang kena bawa sendiri. Lebih baik bawa sendiri. Dah lap, dah kering-kering, dah dap, memang dah kering, sambung kencing. Yang korang sambung kencing tu lah korang tadah. Tak payah kencing banyak-banyak. Dia nak 30 ml ataupun 60 ml sahaja. Dah kencing, 30 ml tu macam 3 bekas ni lah. Bekas yang kencing tu besar sikit, 30 ml. Dia lebar sikit. Jadi 30 ml dia macam tinggi-tinggi macam gini juga. Kalau ikut bekas dia tu cuma tinggi je. Macam tu lah. Lepas tu dah kencing, tak payah tambah air pipe ke apa ke. Kadang ada orang tambah air pipe, dia kata kencing saya sikit, tak payah. Sebab tu dah kena banyak minum air. Jadi kita akan kerap buang air, kira macam senang lah, tak payah nak teran-teran kencing tu semua kan. Lepas tu dah dapat 30 ml tu, jangan simpan berjam-jam pula kencing tu. Kalau korang nak simpan, katalah korang dah kencing kat rumah, korang nak simpan, korang kena sejukkan tau. Kalau korang kencing kat klinik, terus bagi kat kaunter. Terus bagi kat kaunter, nanti dia akan letak strip tu, dia akan check lah korang punya kencing tu ada masalah ke tak. Dia akan saring kat situ. Okey. Dah siap kencing yang kali kedua yang korang dah tadah tu, cucilah. Cuci lap bersih, bawa pakai seluar dalam. Baru dah tak busuk. Lepas tu apa lagi? Baru dah bersih, nak solat pun tak adalah ragu-ragu kan dengan najis semua. Lepas tu apa lagi? Akan ambil blood pressure masa pemeriksaan rutin. Blood pressure tu yang pump tu, pump darah tu.
Kalau korang tengok blood pressure tu, kalau dia pump, dia nak tengok lah berat darah korang, tekanan darah korang tu normal ke, paras normal ke, tinggi ke, rendah ke. Ini untuk tengoklah darah korang tu mengalir elok tak circulation dia tu kat satu badan. Sebab kalau darah rendah, darah kan bawa oksigen kat badan kita, bagi kat baby sekali. Kalau darah tu rendah, nanti tak sampai kat baby, boleh jadi komplikasi lain. Kita pun boleh jadi pitam, baby pun boleh kurang sampai darah kat bayi. Bila kurang sampai darah kat bayi, perkembangan bayi tu macam baby punya perkembangan tu akan terbantuk lah. Boleh jadi kelahiran pramatang, baby boleh cacat. Sebab kurang oksigen kan. Susah lah, boleh jadi penyakit jantung pada bayi. Bahaya. Jadi kena check tu semua. Darah tu kena jagalah darah tu. Kalau darah rendah, nanti biasa nurse akan guide lah on ubat ke apa ke semua. Lepas tu dia akan suruh korang makan apa-apa ke, dia akan nasihat lah. Jadi kalau ada masalah ke apa ke, family history ke semua, ceritakan. Macam dia cakap kat video yang lepas kan. Okey, lepas tu apa lagi? Cek berat. Cek berat ni, okey, cek berat ni penting. Untuk korang nak tahu guide korang punya berat, korang ni terlebih berat ke tak. Okey, ni dia bagi guide Okey, tengok ni. Okey, katalah masa sebelum mengandung, berat korang 40 kilo. Berat korang 40 kilo, lepas tu korang tambahkan ni estimate untuk 40 minggu. 40 minggu baby dalam kandungan. Okay, katalah sebelum korang mengandung, berat korang 40 kilo. Korang tambahkan dengan berat baby, estimate berat baby dalam 3 kilo. Lepas tu tambah lagi berat payudara. Sebab kita daripada mengandung sampai melahirkan, menyusukan semua, breast kita akan mengembang sebab ada susu kan. Jadi dia akan naik dalam 1 kilo. Macam tu lah. Daripada tengok orang lah. Kadang ada orang tu 500 gram je dia punya payudara naik. Ada orang 1 kilo. Okay, jadi kita estimate dalam 1 kilo lah. 1 kilo. Lepas tu rahim. Rahim pun korang tambahkan juga dalam 1 kilo. Sebab rahim mengembang ikut bayi dalam perut kita. Jadi estimate dalam 1 kilo lah. Takkan nak 3 kilo. 1 kilo sahaja. Dalam 1 kilo. Lepas tu placenta, uri. Uri dia ringan sikit daripada rahim. Sebab dia dalam rahim kan. Dia dalam 0.5 hingga 0.7 kilo. Lepas tu korang tambahkan darah. Darah, sebab kita ngandung 2 orang, darah mestilah bertambah untuk 2 orang kan. Jadi tambah 1.5 kilo. Lepas tu lagi apa? Liquid. Liquid tu macam, yelah kita tak ngandung pun ada air dalam badan kan. Lagi bila kita ngandung ada air ketuban apa semua kan. Liquid korang tambahkan dalam 1.5 kilo juga. Lepas tu fat, lemak dalam badan. Ni lemak tambahan bila kita dah mengandung. Lemak ni biasa dalam 2.3 kilo ke 2.5 macam tu lah. Agak-agak lah mana-mana satu. Lepas tu korang tambahkan dengan berat sebelum korang mengandung. Okey, kata 40 kilo. Lepas tu korang tambah semua. Dapat berapa? Dalam 50 plus kan. Katakanlah korang kira sampai korang dah 40 week tu, ataupun korang dah 38 week ke semua kan, berat korang sampai 90 kilo. Itu korang terlebih berat. Jangan salahkan baby. Baby kalau 40 weeks pun belum tentu dapat 3 kilo. Kadang 2 kilo pun ada. Jadi korang jaga-jaga berat Sediakan satu penimbang lah kat rumah, senang. Jadi kita boleh macam monitor kita punya berat sendiri kan. Tak naklah terlebih berat sangat, bahaya, susah. Nak jalan pun susah semua kan. Nak bernafas pun susah. Alangkan orang dengan ringan pun nak cungap-cungap ni kan kalau terlebih-lebih berat. Lepas tu buat apa lagi? Nurse akan tanyalah kalau ada masalah ke apa semua. Kalau korang ada keraguan ke kemusykilan ke, boleh tanya dengan nurse. Nurse pun akan tanya jugalah kat korang. Kalau korang ada masalah kaki bengkak ke apa ke, boleh tanya dengan nurse. Tanya kalau ada masalah, tanya. Jangan takut-takut dengan nurse. Lepas tu nurse akan cek kedudukan bayi. Macam dia cakap, pakai 2 piece baju dan seluar. Sebab akan cek kedudukan bayi tu, korang akan akad baju, nurse akan ukur lah guna tali tape. Perut korang tu besar apa semua kan, saiz semua, progress dia semua kan. Tengok baby tu songsang ke apa ke. Lepas tu nurse akan cek heartbeat baby. Cek heartbeat baby guna Doppler.
Kalau korang ada Doppler sendiri, korang tengok dekat Doppler tu. Biasa kalau macam 14 minggu, tengok ni. 14 minggu, biasa dia 150 per minit. Kalau 20 minggu, 140 per minit. Kalau 40 minggu dah cukup bulan, 130 per minit. Standard kalau macam daripada minggu pertama sampai ke minggu 40, dia dalam 110 ke 160 per minit. Kalau terlebih ke terkurang ke, biasa nurse akan terus refer korang pergi pakar. Lepas tu apa lagi? Cek gigi. Patutnya cek gigi ni dia cakap masa video sebelum ni. Tapi tak apalah. Cek gigi ni basic. Kalau macam sebab bila kita mengandung, ni tengoklah, ada orang nasib dia tak muntah. Ada orang, kebanyakan orang kalau mengandung memang selalu loya-loya dan muntah. Muntah ni boleh menyebabkan kerosakan pada gigi, boleh buat gigi berlubang apa semua. Jadi that's why kena buat pemeriksaan gigi rutin. Tapi tak selalulah. Biasa kalau korang dah tak ada masalah gigi, dia sekali je daripada first week sampai 40 week tu, sekali je. Tapi kalau korang ada masalah, dia akan check up lah dengan doktor. Dia akan refer dengan doktor pergigian. Cek gigi lagi satu sebab kita dah share nutrien dengan baby, kalsium semua. Jadi memang gigi tu senang nak rosak. Kena jagalah bahagian gigi. Dah ngandung penat, sakit gigi lagi penat. Sakit kepala semua. Lagi apa lagi? Cek glukos dalam darah. Cek glukos dalam darah macam cek HIV. Sikit je dia ambil darah. Cek HIV ke glukos dalam darah, dia tik sini je darah tu. Macam masa korang nak nikah kan ada cek HIV kan. Ada tik darah tu. Lepas tu dia titis sikit je. Tak ada apalah, sikit je. Tengok cek glukos dalam darah ni, dia ada bacaan-bacaan dia, tapi susah pula nak membacanya. Dia pun tak faham sangat. Tapi itulah, biasa kat tekanan darah pun, kalau dia tengok tekanan darah tak okey, kat urine tak okey, cek glukos pun tak okey, terus akan refer ke doktor. Nurse akan refer ke doktor. Nanti doktor akan bagi tahulah masalah macam mana nak buat. Lagi apa lagi? Minum air gula. Minum air gula pada minggu ke-24. Minggu ke-24 ke 28 minggu. Daripada 6 ke 7 bulan macam tu. Minum air gula. Minum air gula ni paling orang tak suka. Dia pun sebenarnya tak suka. Tapi kita nak detect kita punya kencing manis kan. Kalau kita time-time mengandung ni, banyak penyakit yang senang nak melekat dengan kita. Jadi kena jaga-jaga. Jadi minum air gula. Minum air gula ni senang je. Katalah nurse dah bagi tahu next appointment awak kena minum air gula je Jiha. Jadi katalah esok ni je appointment kena minum air gula. Hari ni pukul 10 dah tak boleh makan. Pukul 10 malam, pukul 10 pagi. 10 malam stop makan, stop minum. Dah stop makan, stop minum, tidur je lah terus. Besok pagi-pagi datang awal-awal. Ambil darah dulu. Dah ambil darah sikit je, segini je, tak banyak pun. Dah ambil darah, minum air gula tu. Air gula tu, dia glukos tu 75 gram. Tak ada contoh pula. Dalam 75 gram. Lepas tu, dia akan larutkan dalam air suam. Dalam cup, kalau korang pergi cup pasar-pasar tu kan ada cup yang cup kertas tu, yang besar-besar macam ni kot. Macam mana nak cakap tak tahulah berapa ml. Tak ingatlah air dia tu berapa ml. Lepas tu minum je lah. Selawat minum perlahan-lahan. Kalau tahan, minumlah sekali teguk je. Janji jangan muntah. Kalau muntah, batal. Terus kena buat appointment lain, kena minum lagi sekali. Pastikan jangan muntah. Tahan kan. Dah minum air gula tu, telan air liur banyak. Lepas tu tunggu 2 jam. Jangan minum atau jangan makan. Kena puasa lagi 2 jam. Sambung lagi 2 jam. Minum, standby lah air liur buat banyak. Telan je lah air liur. Dah lepas 2 jam, nurse akan panggil lagi sekali. Ambil darah. Sama juga besar-besar tu, banyak-banyak segini je. Tak banyak pun. Ambil darah. Lepas tu apa lagi? Barulah boleh minum, boleh makan. Sebab tu lah kena bawa standby makanan, standby air. Okey, dah siap semua tu, dah lah. Bolehlah balik. Tak ada apa pun. Check up ni senang je. Kalau korang tak ada masalah, tak ada komplikasi, tak ada aduan semua,
Tak ada apa-apa pun. Okey, lepas tu apa lagi? Lepas tu kita cerita pasal buku pink. Ingat? Okey, sambung pula pasal buku pink. Apa tu buku pink? Macam dia cakap sebelum ni, buku pink, buku rekod kesihatan ibu. Ini buku anak first dia. Depan ni, masa first registration tu, korang daftar, dah akan isi lah nama korang, apa lagi, tahap pendidikan, kerja apa, nombor telefon, nama suami. Bagi suami yang jauh-jauh macam Jiha, selain nombor telefon suami, standbykan juga nombor telefon majikan. Kalau tak ada kalau kita nak letak nombor telefon kawan-kawan, takut tak jumpa. Tapi kalau kita letak nombor telefon majikan, memang kita tahu suami kita kerja kat situ kan. Macam dia, letak nombor telefon majikan. Senang. Kalau kita telefon dekat company dia, mesti company dia akan cari dia. Cari sampai dapat. Lepas tu apa lagi? Ini masa pendaftaran lah, diisi semua. Lepas tu yang ini, kalau yang ini jadual, sebab ni buku anak first. Ni jadual apa? Suntikan pencair darah. Sebab dia anak first, dia emergency Caesar. Emergency Caesar, kalau Caesar, dia memang ada suntikan heparin untuk cairkan darah. 1 hari 2 kali, pagi dan malam. Untuk 10 hari, 20 cocok kena. Lepas tu apa lagi? Yang ni rekod kelahiran. Berapa ramai anak kita ada, semua dah tulis lah. Ni bahagian saringan antenatal. Ini dia tulis lah jenis darah korang, HIV test, thalassemia ke apa semua tu, kacing gigi ke apa semua, akan tulis kat situ. Lepas tu, ini riwayat kesihatan ibu dan keluarga. Ni yang dia cakap lah, kalau macam family tu ada penyakit ke, ataupun korang sendiri ada penyakit ke apa ke, dia akan tulis kat sini. Ni biasa masa first daftar buku pink dia akan isi. Lepas tu ni yang korang tick ni, yang korang sign ni, ini borang kebenaran, kira macam agreement lah. Korang akan korang setuju nak terima semua suntikan dan treatment yang doktor bagi. Ambil je lah treatment suntikan-suntikan tu. Bayar pun setakat RM1 RM2 je macam tu pun, tak payahlah ni sangat. Kalau korang pergi swasta lagi mahal tau. Ambil je, tu semua baik untuk kita. Yang ni semua pemantauan lah masa kita mengandung. Ni biasa nurse yang isi ni. Tapi dia tak isi pun. Lepas tu, rekod baby cake. Rekod baby cake ni biasa 7 bulan ke atas baru isi. Macam mana nak isi? Dia kat sini tulis tarikh yang nurse dah suruh start tick lah. Tarikhnya, lepas tu pukul 9. Biasa pukul 9. Pukul 9 tu, lepas tu korang tunggu baby cake. Baby cake je korang tick. Baby cake je korang tick. Baby cake je korang tick. Tick sampai 10 kali. Last yang korang tick tu, tulis pukul berapa. Lepas tu, tulislah sampai korang bersalin lah. Tick. Lepas tu kalau macam daripada pukul 9 pagi tu, sampai pukul 9 malam, baby tak kick langsung, terus pergi hospital. Jangan dengar cakap orang baby tidur lah, baby termenung lah apa semua. Jangan mandai-mandai. Pergi je hospital. Masalah lah tu kalau baby tak bergerak daripada pagi sampai malam. Kena berjaga-jaga. Kena ambil tahulah baby tu kick semua. Dah 7 bulan memang akan rasa dia punya kick ni. Baby dah kuat dah. Dia ada kaki dah. Kalau tak kick tu ada masalah lah tu. Tak payah nak tunggu orang bagi petua ke apa semua, minum air sejuk ke apa semua. Kalau memang dah daripada pukul 9 dah 12 jam tak bergerak tu, pergi je hospital. Lepas tu apa? Lepas tu rekod pemeriksaan rutin. Inilah yang dia cakap tadi. Tekanan darah, ukur baby, jantung baby, gerakan semua. Lepas tu catatan. Kalau korang ada pemuskilan ke apa ke, aduan ke apa ke, dia akan tulis sini. Lepas tu nurse akan tulis lah korang kena buat apa semua. Lepas tu kat sini tarikh next temu janji.
Kalau korang tak ingat, next temu janji tu kena pergi hari apa, pukul berapa, boleh tengok kat bahagian ujung sini. Okey. Lepas tu dalam buku ni korang kena bawa buku ni sampai korang beranak. Sebab dia ada rekod masa korang melahirkan. Ada apa ni? Siapa yang sambut korang punya baby, pukul berapa, tarikh bila, dekat mana, beranak macam mana, normal ke, emergency ke, kenapa kalau caesar, kenapa. Lepas tu apa lagi? Ada komplikasi ke semasa bersalin. Lepas tu apa lagi? Babynya berat berapa semua, ukur lilit kepala berapa, kemaluan okey ke tak, lahir hidup ke, lahir mati ke, jantina apa. Yang ni rekod masa dekat hospital. Dia 2 hari kat hospital penuh lah. Tengok ni semua. Lepas tu apa lagi? Sambung ke jaundice baby. Semua dia ada rekod lah. Baby punya jaundice. Lepas tu rekod penyusuan bayi. Lagi apa lagi? Muka surat 58. Kalau korang tengok dalam buku pink ni, yang rajin-rajin membaca, korang sebenarnya kena rajin baca buku pink ni. Jangan menyesal tak baca buku pink ni masa anak first. Anak kedua ni boleh rajin baca. Buku pink ni banyak info tau. Cara korang nak bernafas, perubahan fizikal dekat badan korang, macam mana korang pergi klinik, lawatan klinik. Ni macam dia baby-baby ni kat muka surat 59 tulis lawatan ke klinik tu nak buat apa. Dia tulis kat situ. Jadi sama je macam dia baby ni kat muka surat 59 ni pun tulis juga benda yang sama. Dia akan ceritalah dekat klinik tu pemeriksaan rutin tu buat apa. Berat badan ke, ambil sampel urin ke, ujian darah ke, apa ke, pemeriksaan gigi ke, tengok kaki tangan bengkak ke apa semua. Lepas tu apa lagi? Lepas tu ada guide lah masa korang pregnant, baby tu macam mana. Dah besar macam gini, macam mana yang korang akan alami, persediaan-persediaan yang korang akan alami masa baby tu first trimester, second trimester. Lepas tu apa ni? Gangguan dan aduan. Dan juga cara nak lakukan kalau ada masalah. Ini biasa gangguan-gangguan ni, gangguan-gangguan biasa masa kita mengandung. Contohnya loya, pedih ulu hati, kaki bengkak, sembelit. Kadang-kadang orang ni tak nak baca buku ni. Macam Jia lah, Jia pun anak first tak baca buku ni. Tapi bila kalau kita baca buku ni, sebenarnya kita lagi infonya lebih tepat. Lebih membantu daripada nak ikut-ikut petua orang. Baca je dekat buku ni. Macam kaki bengkak kan, kaki bengkak ada kat situ tulis. Kalau kaki bengkak nak kena buat apa? Berehat, tinggikan kaki. Lepas tu kalau pedih hulu hati nak buat apa? Jangan makan terlalu pedas. Jangan makan malam-malam sangat dekat nak membuta pun nak makan. Lepas tu sembelit nak kena makan apa? Makan benda yang berserat tinggi. Lagi apa lagi? Kerap buang air kecil, kena buat apa? Jangan minum air tengah-tengah nak malam macam tu. Lepas tu apa lagi? Ada juga risiko-risiko masih ibu hamil, ada cerita juga. Lepas tu apa lagi? Penyakit sebelum dan selepas hamil. Apa penyakitnya, apa kesannya untuk ibu, apa kesannya untuk bayi. Dia akan cerita juga kat situ. Ada juga tulis kat situ. Lepas tu apa? Cara-cara nak mengatasi. Ada tulis dalam buku ni semua. Tengoklah. Diabetes, penyakit jantung, darah tinggi, kencing, darah rendah, semua tulis. Lepas tu muka surat 76 ada senarai masalah yang memerlukan korang pergi hospital. Kira alasan lah. Katalah korang ada macam naik, korang tengok dalam list ni ada masalah tu dalam list ni. Jadi korang dah boleh lah pergi hospital menggunakan alasan yang ada dalam list ni. Lepas tu apa? Penjagaan selepas bersalin, masalah selepas bersalin. Tengok buku ni dia bukannya daripada kita mengandung je, sampai kita dah beranak pun ada juga. Sakit bahagian betis, tumpah darah, meroyan. Dia cerita lah kat situ. Lepas tu susu bayi, kolostrum, semua ada tulis situ. Jaundice, senaman pun ada, cara nak duduk, cara nak diri pun ada juga, cara nak bernafas, cara
Dia bagi tahulah macam mana awak nak korang nak pergi klinik tu bila, contraction apa semua kan. Cara nak nak push baby semua tulis. Takkan nak kalau kita mampu tak apalah, bolehlah pergi kelas nak beranak semua. Tapi kalau yang tak ada mampu tu, bacalah buku, rajinlah baca buku. Lepas tu belakang sekali merancang keluarga. Merancang keluarga ni boleh bacalah. Nanti kalau katalah korang tak nak beranak lagi ke apa ke, ataupun nak jarakkan kehamilan, boleh baca. Ada yang makan pil, ada yang pakai kondom, ada yang buat pembedahan, ada yang suruh suami yang buat pembedahan. Okey, lepas tu dah habis. Settle buku pink. Okey, jadi kalau ni sedikitlah yang dia boleh share pasal nak pergi klinik dengan buku pink. Jadi harap bermanfaatlah video ni, dapat membantu korang. Kalau macam ada terkurang ke apa ke, silalah tinggalkan komen. Nanti dia akan update video. Next video ni akan buat yang lebih baik. Okay, lepas ni stay tune lah untuk next video ni. Next video dia akan buat pasal shopping barang baby dekat Shopee. Sebab susah sekarang PKP, tak boleh nak shopping, tak boleh nak bawa anak pergi. Sebab dia kan ada anak 2 tahun. Kebanyakan mall tak bagi budak masuk. Jadi susah nak bawa anak pergi shopping. Nak tinggal anak sampai hati pula. Nak bawa anak tengah saat-saat ni pun susah juga kan. Jadi almost 95% barang baby dia semua kat Shopee. Jadi next video dia akan share kat korang apa yang dia beli dekat Shopee. So stay tune. Thanks for following my video. Kalau ada terkurang ke, terlebih ke, terkasar bahasa, maafkan dia. Okay. Jadi kalau korang ada apa-apa info ke apa ke, share lah dengan dia. Okay. Bye.